Kita pergi pula kepada penyah tinjaan. Penyah tinjaan ni bahasa yang bahasa buku lah sebenarnya, nyah tinja kan. Kalau bahasa kasar dia berak lah. Berak maksudnya kamu buang makanan-makanan yang telah dicernakan yang tidak diserap oleh badan. Yang tidak diserap oleh badan, jadi dia akan dibuang lah daripada badan kita. Okey, bahan-bahan yang tidak boleh dicernakan seperti serat makanan kan. Serat ni banyak dalam buah-buahan, sayur-sayuran. Akan bergerak ke usus besar dengan bantuan tindakan peristalsis. Peristalsis ni adalah gerakan tidak di luar kawalan. Maksudnya dia berlaku tanpa kawalan otak kan. Yang mana kamu punya usus tu dia akan bergerak macam ni, dia akan gerak ramas dan ditolak, ramas tolak macam tu kan gerakan dia. Yang mana gerakan tu berlaku pada dinding-dinding usus, sama ada usus kecil ataupun usus besar. Yang mana membentuk bila mana dia dah tak diperlukan, dia akan ditolak, dia membentuk tinja kan, ataupun kita panggil dia sisa separa pepejal. Okey, selain itu tinja mengandungi bahan buangan seperti pigmen hempedu. Hempedu tu daripada mana? Daripada kita punya hati ya. Hati kita memang menghasilkan hempedu. So bila mana makanan tu nak melalui usus, dia pergi ke duodenum. Masa itulah hempedu dilepaskan untuk proses pencernaan bagi lipid ataupun lemak kan. Okey, bahan buangan seperti pigmen hempedu dan juga bahan-bahan bertoksik yang perlu disingkirkan daripada badan. Okey, usus besar dia panjang dia 1.5 meter, terbahagi kepada 3 bahagian: cecum, kolon dan juga rectum. Okey, cecum ni mana? Cecum ni dia permulaan. Selepas saja usus kecil di sini, dia masuk je sini. Permulaannya dia akan masuk je ke usus besar. Permulaannya adalah cecum. Cecum di sini. Dan bila naik ke atas ni kita panggil dia kolon, kolon, dan diturun ke bawah di sini kita panggil dia rectum. Dan di hujung sekali ni kita panggil dubur. Yang mana bila mana kamu nak melakukan proses penyah tinjaan tu otot-otot di bahagian dubur kamu lah yang berfungsi untuk melepaskan tinja Okey, cecum bahagian pertama usus yang mempunyai pencerut untuk memastikan bahan tidak kembali ke usus kecil. Jadi di sini dia ada pencerut lah sini supaya di mana makanan dah keluar, dah masuk ke dalam usus besar, dia tak boleh masuk semula ke usus kecil. Dia akan terus masuk dan dihantar untuk dikeluarkan. Okey, kemudian makanan ni akan pergi ke kolon pula, bahagian kedua yang paling panjang, merupakan habitat bagi populasi bakteria untuk mengekalkan persekitaran yang stabil dalam salur pencernaan. Jadi di bahagian kolon kita ni sebenarnya ada bakteria, bukan bakteria yang jahat, bukan bakteria patogen, dia adalah bakteria kita panggil dia microflora. Bakteria yang memang ada dalam badan kita, turut sama melakukan proses pencernaan mereka juga boleh menghasilkan vitamin B. Jadi badan kita akan serap vitamin B yang dihasilkan oleh bakteria tu. Okey, rectum. Rectum adalah bahagian terakhir sekali tempat menyimpan tinja sebelum dikeluarkan melalui dubur. Jadi dah di hujung sekali ni, di sini sehinggalah sini kita panggil dia rectum. Dan di hujung sekali ni, ini yang kita terdapat otot-otot di sinilah yang memutuskan kita punya tinja Bila kita keluarkan tu dia cut. Jadi barulah tinja tu akan keluar dengan elok Okey, di bahagian dubur ni lah mana otot-otot tadi, mana bila kita dapat mengawal lah daripada tinja kita terkeluar macam tu sahaja. Sebab ada kes bila kita dah tua, otot-otot di sini dah tak kuat, jadi tinja tu akan
keluar macam tu saja kan, tanpa dia sedari lah. Itu berlaku pada orang-orang tua. Sebab tu kadang mereka perlukan pakai pampers kan. Okey, kira-kira 90% air diserap ke dalam aliran darah. Bila mana dah melalui kolon ni, dah melalui kolon, air akan terus diserap masuk ke badan kita semula, dan yang tinggal hanyalah tinja, dia separa pepejal. Okey, vitamin B12 dan K disintesis oleh bakteria simbiosis dalam kolon, turut diserap ke dalam darah. Okey, tinja separa pepejal disimpan sementara di rektum, di kawasan sini. Dia akan disimpan sementara waktu sehinggalah kamu rasa nak terkeluar, nak melakukan proses penyah tinjaan kan. Apabila rektum penuh, otot sphincter akan mengendur dan dinding rektum mengecut. Dinding rektum dia kecut, jadi dia akan tolak. Dia kecut kan, dia akan tolak tinja ni ke depan, dan bila sampai di sini kita akan rasa nak terberak dah kan. Kita akan keluarkan. Jadi penyah tinjaan dia akan berlaku di mana? Berlaku melalui dubur. Okey, kita pergi pula kepada gizi seimbang. Apa yang dimaksudkan dengan gizi seimbang ni? Dia adalah yang dimaksudkan dengan hidangan yang mengandungi kesemua 7 kelas makanan dengan nisbah yang betul mengikut keperluan seseorang. Contohnya lemak. Dalam gizi seimbang ni dia ada lemak, protein, karbohidrat, vitamin, mineral. Mana yang diperlukan dengan lebih banyak? Sebenarnya kita perlukan lebih banyak karbohidrat, kita perlukan tenaga. Jangan kamu banyakkan protein. Berbanding protein dengan karbohidrat, kita lebih banyak perlukan karbohidrat. Sebab apa? Karbohidrat ni adalah sumber tenaga. Protein ni untuk membina sel-sel baru untuk diganti balik sel ni. Tapi kita kalau ikutkan ratio ataupun kadar, sebenarnya karbohidrat diperlukan lebih banyak itu yang dikatakan kalau kita gizi seimbang ni, kita makan dengan hidangan yang mempunyai kesemua 7 kelas makanan ni, tapi dengan kadar yang mengikut keperluan yang betul lah nisbah yang betul. Okey, gizi seimbang membekalkan badan dengan keperluan asal seperti sumber tenaga, pertumbuhan, pembaikan tisu yang rosak serta memenuhi keperluan tindak balas metabolisme. Okey, gizi seimbang dipengaruhi oleh umur. Umur, contoh umur kamu dah pun 50. Perlu tak makan gula yang banyak? Tak perlu sebenarnya. Sebab apa? Kamu dah umur dah tua. Kamu tak perlukan makanan pembekal tenaga yang terlalu banyak. Takut nanti dia akan simpan menjadi lemak semata-mata jadi perlu jadi apa yang perlu jadi kita perlukan sikit kena seimbang lah, kena ada karbohidrat, protein, lemak dikurangkan tapi kena adalah semua mineral-mineral untuk memastikan sel-sel kamu menerima sumber makanan ni gizi seimbang dipengaruhi oleh umur, jantina, pekerjaan, aktiviti harian, keadaan kesihatan dan iklim tempat tinggal seseorang. Okey, pasal keadaan kesihatan nanti kita akan ada satu subtopik yang akan membincangkan mengenai gizi seimbang ni yang dengan lebih jelas. Okey, tenaga dibekalkan oleh makanan boleh dihitung menggunakan rumus seperti ini nilai tenaga makanan kilojoule per gram sama dengan 4.2 darab jisim air darab peningkatan suhu air dibahagikan dengan jisim sel pemakanan darabkan dengan 1000. Okey, jadi sebenarnya perlu juga kamu hafal rumus ini sekurang-kurangnya kamu tahu. Sebab apa? Kamu nanti dalam soalan SPM akan disuruh mengira nilai tenaga sesuatu makanan. Ini eksperimen yang telah yang akan kita bincangkan kemudian lah. Sesuatu eksperimen bila mana dia nak buat, dia nak ukur tenaga yang dilepaskan oleh makanan tu. Okey, inilah semua yang akan dibuat dan juga saya minta kamu baca juga pasal eksperimen ni So kacang ni dia akan bakar
Bakar kacang tanah ni dia tengok berapakah suhu yang akan naik, kan. Daripada hasil suhu yang naik itulah dia masukkan dalam rumus yang kita belajar sebentar tadi, iaitu rumus ni, dan pengiraan adalah seperti inilah, kan. Okey, contoh dia bagi jisim makanan 0.4 gram. Jisim air dalam tabung uji ni 20 gram. 20 gram. Suhu awal air 29. Lepas tu air naik selepas pembakaran kacang ni 57 contoh. Kenaikan suhu 28. Jadi 4.2 darabkan dengan jisim air. Jisim air dia berapa? 20. Darabkan dengan jisim air berapa? 20. Darabkan dengan kenaikan suhu 28. Jadi dapat 28. Bahagikan dengan jisim sampel makanan ni 0.4 gram. Darabkan dengan 1000. Jadi kamu akan dapatlah 5.88 kilojoule per gram. Jadi pengiraan makanan ni, pengiraan tenaga, nilai tenaga ni penting untuk kamu berlatih. Sebab apa? Soalannya ada dalam soalan objektif kebiasaannya. Okey. Nanti kita akan tengok eksperimen mengenai mengira vitamin C dalam makanan. Itu kita akan bincangkan kemudian. Okey, mengenai kita akan terus masuk ke pengubahsuaian diet. Okey, sebenarnya tak semua orang dia boleh makan seperti mana seorang yang normal. Contoh, kalau orang tu dia sakit buah pinggang, bolehkah dia makan dengan protein yang sama seperti orang normal? Sebenarnya tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Buah pinggang dia dah rosak. Jadi kemampuan buah pinggang dia untuk handle protein yang banyak tu, dia tak boleh. Dia tak mampu. Organ tu sendiri tak mampu. Jadi akan menyebabkan organ dia akan lebih rosak. Jadi dia akan ubah. Dia akan ubah diet dia mengikut nasihat yang disampaikan oleh siapa? Oleh nutritionist, pakar pemakanan. Okey. Diet merujuk kepada makanan dan minuman yang diambil setiap hari. Itu maksud diet, makanan dan minuman yang diambil setiap hari. Diet yang seimbang mengandungi kuantiti dan kadar nutrien yang diperlukan untuk mengekalkan kesihatan yang baik, serta mengandungi semua kelas makanan, iaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral dan pengambilan air yang mencukupi untuk pertumbuhan dan aktiviti harian yang cekap. Okey. Jadi sememangnya seseorang tu dia kena ambil ketujuh-tujuh kelas makanan ni. Kalau boleh sehari tu kena lengkap lah, kan? Dan juga air yang mencukupi. Okey, walau bagaimanapun keperluan diet seseorang ada kalanya berbeza dengan orang yang lain disebabkan beberapa faktor. Contohnya masalah kesihatan. Okey, dia bagi contoh situ orang yang obesity, orang yang badan dah gemuk, kan? Jadi dia nak turunkan berat badan dia, dia kena kurangkan makanan yang berlemak, kan? Dan berminyak. Tak boleh lah nak makan sate ke, kan? Kurangkanlah, kan? Pesakit diabetes mellitus tidak boleh mengambil makanan yang mengandungi gula, kan? Badan dia dah memang banyak gula, dia pula bantai makan banyak gula juga, kan? Makan banyak gula, jadi makin tinggilah gula dalam badan dia. Okey, pesakit kanser perlu mengelak makanan yang mengandungi bahan karsinogen, seperti makanan yang diawet. Makanan-makanan yang diawet ni sebenarnya tak sesuai, kan? Tak sesuai. Makanan segera tak sesuai untuk pesakit kanser. Maggi tak sesuai untuk diorang. Sebab apa? Sebab badan mereka memang sudah pun ada sel kanser. Satu, menunjukkan badan dia memang tak tahan kepada bahan-bahan tiruan ni, dia tak boleh. Jadi bila mana dah lah kanser, makan lagi bahan-bahan tiruan, pewarna tiruan, memang cepatlah. Memang cepatlah dia pergi. Okey, okey, kita teruskan dengan jadual ni ya. Ni jadualnya, itu bagaimana pemakanan yang sepatutnya diamalkan oleh mereka yang sakit. Tadi kita dah beritahu tadi, dia sakit obesity, sakit jantung.
kencing manis, kanser. Apa sepatutnya mereka ubah suaikan diet mereka? Bagaimana mereka perlu mengubah suai diet? Supaya apa? Supaya sekurang-kurangnya sakit mereka ni tak melarat kan. Kalau macam kencing manis, dia dah kencing manis kan, disebabkan dia kontrol diet dia, jadi kencing manis dia tak melarat sampai kena potong kaki kan. Kalau tak kontrol, memang hujungnya akan potong kaki. Sebab apa? Sebab dia akan mengalami gangrene. Gula terlalu banyak, sel saraf mati. Bila sel saraf mati, sel di bahagian kaki dia pun akan mati juga. Dia akan memburuk, busuk, bakteria akan hidup kan, akan menjangkiti di bahagian-bahagian lain juga kalau tak potong. Akan macam tu. Jadi mereka terpaksa juga kontrol ataupun ubah suai diet. Tidak sama dengan orang normal lah. Okey, contoh sini orang yang obesity. Apa yang sepatutnya mereka amalkan? Contohnya mereka kena ambil buah-buahan, sayur-sayuran, roti gandum kan, beras perang, susu lembak, susu rendah lemak, ikan, kekacang, dan juga bijirin oren, oat, bijirin oat. Okey. Dan mereka ni tak diabetes, orang gemuk ni pula, obesity ni, mereka kena kurangkan makanan segera. Makanan segera yang tinggi lemak ni boleh, contohnya KFC. Sekali dengan kulit-kulit yang lemak-lemak dia kan. KFC memang tinggi ni semua kan. Makanan bergas, minuman bergas, memang favorite lah tu makan minuman bergas, makanan manis dan berlemak. Jadi ini semua akan sumber lemak balik kan. Lipid akan banyak dalam darah dia, dia simpan lagi, makin bertambah lah berat badan dia. Minuman beralkohol, dan juga makanan tinggi karbohidrat, nasi. Kalau nak kurus sebenarnya senang sahaja. Contohnya mereka yang ada badan besar ni, kurangkan makan nasi, makan sekali sehari kan. Itu pengubahsuaian diet kan. Pengubahsuaian diet dia terpaksa ubah suai. Untuk apa? Untuk dia turunkan sikit berat badan dia kan. Even mereka yang badan obesity ni pun nak buat pembedahan apa kita istilah ni, gastric pass kan, gastric bypass tu, mereka perlu turunkan berat badan juga sebenarnya kan. Tak boleh terus nak buat pembedahan, tak boleh kan. Sebab tu mereka akan dirujuk kepada pakar pemakanan dulu kan, untuk ubah suai diet. Okey, penyakit kardiovaskular ni orang sakit jantung. Dia kena banyak makan ikan tuna, ikan sardin, dan ikan salmon. Okey, ikan sardin sini bukannya ikan sardin dalam tin ya. Ini kena ikan sardin segar. Okey, minyak jagung, minyak zaitun dan minyak biji bunga matahari. Ini sakit jantung dan juga buah-buahan, sayur-sayuran dan badam, walnut kan. Ini orang sakit jantung yang sepatutnya mereka amalkan untuk kuatkan jantung mereka kan, melancarkan peredaran darah. Dan mereka ni perlu kurangkan apa? Makanan berlemak, berminyak ni kena kurangkan kan. Lemak tenusu seperti mentega, keju, makanan tinggi kandungan gula, daging merah, makanan tinggi kandungan garam, ini perlu dikurangkan oleh mereka yang sakit jantung. Sebab apa? Kalau gula garam tu tinggi, jadi dia akan berdegup lagi kuat. Lama-lama tak boleh kontrol. Nalah dia collapse. Okey, bagi mereka yang kencing manis pula, diabetes mellitus, apakah makanan yang perlu mereka amalkan? Buah-buahan terutamanya buah zaitun, buah aprikot, sayur-sayuran, bijirin, produk tenusu rendah lemak, sumber protein daripada ikan tuna, ikan sardin dan salmon, badam dan walnut kan. Ini untuk orang yang kencing manis. Nampak makan makanan yang disyorkan kurang gula kan. Tapi kalau apa yang pantang bagi diorang ni, yang tak boleh amalkan selalu, apa dia? Makanan tinggi gula. Contohnya minuman bergas, Coca-Cola, memang tinggi gula dia kan. Makanan berlemak dan tinggi kolesterol, sate sate pula, sate lembu, tinggi kolesterol tu kan. Jus buah-buahan, kenapa jus buah-buahan? Pada buah-buah bagus lah kan. Tapi tak, ada kadang-kadang antara buah-buah
dia tinggi gula. Rambutan tinggi gula. Kan? Rambutan memang tinggi gula. Mereka yang kencing manis, ambil sebiji je, gula dia boleh spike naik. Kan? Buah-buahan yang manis, rambutan lah. Kan? Rambutan, buah apa lagi yang manis-manis tu? Apple merah tu tak sesuai lah. Pisang. Pisang sebab dia tinggi fosfat. Phosphorus. Minuman beralkohol, makanan yang bergoreng. Okey, kalau orang yang sakit kanser pula, mereka ni sesuai makan apa? Buah-buahan berwarna jingga. Carrot, sayur-sayuran hijau, herba dan rempah yang segar, produk tenusuk kultur, sumber protein daripada ikan dan daging organik, kekacang dan bijirin. Dan mereka ni kena pantang dari segi apa? Okey, makanan berpewarna tiruan, perasa tiruan, kurangkan. Makanan yang diawet, perisa makanan yang sintetik, kurangkan. Ataupun tak payah langsung. Makanan yang manis, sebab apa? Bila mana manis ada glukos ni akan meningkatkan lagi pembiakan sel kanser tu. Dia akan lagi banyak membiak. Okey, daging merah, minuman beralkohol dan juga makanan yang diperam. Contohnya jeruk, tak sesuai untuk orang yang kanser.